Okey, nampak slide saya kan? Nampak tak? Okey. Clear tak suara saya ke suara saya slow? Clear. Clear, alright, okey. Soalan yang pertama ini adalah soalan yang berkaitan dengan koordinat. Okey, kita tengok dulu. Titik G terletak di atas FH dengan keadaan FG nisbah GH. FG nisbah GH adalah 3 nisbah 2. Okey, maksudnya kalau saya letak kat sini adalah 3 dan sini adalah 2. So sekarang ni kita akan guna koordinat G, kita akan guna konsep persilangan. Maksudnya kat sini lama. Sekejap lama. Okey, maksudnya kat sini 3 ni saya akan darab dengan koordinat H, manakala 2 ini saya akan darab dengan koordinat F. Okey, kita fokus kepada X dulu. X iaitu adalah koordinat bahagi H. Okey, fokus kepada X. So kat sini kalau kamu masih ingat untuk cari H, sekejap. 3 itu kita darab dengan koordinat X-nya iaitu 5. Kita tambahkan dengan 2 darab dengan negatif 1. And then kita bahagi dengan jumlah nisbah. Nisbah kita 3 tambah 2 adalah 5. So kat sini kalau saya mudahkan 15 tolak 2 bahagi 5, saya akan dapat 13/5 untuk koordinat H. Masih ingat lagi tak? Ada memori lagi? Masih. Saya salah. Bukan 2, 1. 2, negatif 2. Sorry. Careless kat sini. So kat sini saya akan dapat 4. 15 tolak 4 saya akan dapat 11/5. Masih ingat Okay. Sekarang ni kamu cari nilai K dulu. Untuk Y, fokus kepada Y. Kalau tak clear bagi tahu Kalau dah ada jawapan boleh share dengan saya. 8/5 cikgu. 8/5. Yang lain dapat tak 8/5? Ya. Cik, nak saya tunjuk ke tak payah dah? Tak payah Kelas? Kalau diam tu maksud tak payah Tak payah lagi. Okey. Terus kepada soalan seterusnya. Cik, ingat lagi tak nak cari luas segitiga? Ingat ke tak ingat? Kurang. Okey, kejap Okey. So kat sini kalau luas segitiga dia adalah 1/2 modulus, kita ikut turutan. 1, 3, 4 M, negatif 5, negatif 1, 1, 3. Jawapan dia adalah 30. Ingat lagi tak? Ingat. Okey, boleh saya tinggal setakat ni? Ke saya habiskan sikit lagi? Habiskan sikit lagi. Okey, kita akan darab ini tau. Darab silang.
So kat sini, okay, setengah dengan modulus saya pindah ke sebelah. Maksudnya kalau 1/2 pindah sebelah, dia akan jadi 30. Kita bahagikan dengan setengah. Okay. Lepas tu kalau modulus pindah sebelah, saya teruskan untuk jimat ruang, dia akan jadi plus minus. So kat sini apa yang kita dapat? 1M tambah negatif 4 tambah negatif 15. Okay, ini dalam satu kurungan. Saya harap kamu masih ingat lagi. Okay. Lepas tu kurungan berikutnya kita akan tolakkan dengan 3/4 kita akan dapat 12 tambah negatif 5M tambah negatif 1. Okey. So kat sebelah ni modulus setengah pindah sebelah dia akan jadi 30 bahagi 1/2. And then modulus tu kalau kita hilangkan dia akan jadi plus minus. Boleh tak kamu habiskan? Okey ke? Boleh. Boleh ah. Okey okey. Take your time. Buat pelan-pelan dulu. Nanti share jawapan ya. Cikgu, Ya. jawapan dia 15 kah? Jawapan dia adalah 15. Dia ada dua jawapan ya. Sebab dia ada plus minus. Negatif 15. Positif 15. Nilai M yang pertama adalah cari jawapan dia. Tak cakap saya. Ada nak share jawapan? 15 dan apa? Kau dapat nilai lain? Negatif 5. Okey. 15 dan negatif 5. M adalah 15 yang pertama. M adalah negatif 5. Ingat ke tak ingat? Cikgu, kalau tidak pindahkan modulus, Tak boleh. Memang kena pindahkan modulus. Sebab modulus konsep dia kalau kita hilangkan dia akan jadi plus minus. pakai cikgu. Alright. Macam mana? Ada lagi pertanyaan? Betul. Boleh tunjuk. Okay. Alright. Yang darab-darab silang tu kamu tak ada masalah kan? Kan ada Ya. masalah? Ya. Okay, ini tak ada masalah kan? So kat sini kalau saya selesaikan yang dalam kurungan 1M, dia akan jadi macam ni ya. 1M, negatif 4, negatif 15. Ini dalam kurungan pertama, tolak 12, tolak 5M, tolak 1 sama dengan plus minus 60 kan? Ya. Okey, so Ya. kat sini kita kena kembangkan ini, negatif ni. So kita akan dapat 1M tolak 19 tolak 12 tambah 5M tambah 1 sama dengan plus minus 60. Jadi apa yang kita dapat kat sini adalah 6M negatif 19
tolak 12 kita akan dapat 31. Tambah dengan 1, so kita akan dapat 30 kat sini lah. Negatif 30. Bersamaan dengan plus minus 60. So kat sini, tolong ingat kita ada dua persamaan. Kenapa? Sebab kita ada plus minus. Okay. So kat sini yang pertama, 6M tolak 30 sama dengan 60. 6M 60 tambah 30, 6, 7, 8, 90. Jadi kalau M sorang-sorang 90 bahagi dengan 6, kita akan dapat 15. So yang kedua, 6M tolak dengan 30 sama dengan negatif 60. 6M sama dengan negatif 30. M sama dengan negatif 5. Boleh tak? Boleh. Boleh. Alright, cun. Sekejap Saya ambil gambar untuk post kepada kawan kamu dulu. Okey. Soalan yang seterusnya masih lagi melibatkan kamu cuba dulu cara macam tadi juga. Kalau tak jelas bagi tahu bagi tahu je. Kamu jangan diam-diam. Modul kamu dah ada Nanti time sekolah kita akan buat satu persatu. Kosong M tak ya. Tak ada dapat jawapan boleh share.
Ya, ada dah dapat jawapan ke? Cikgu, Ya, kosong darab M apa jadi? kosong lah. Oh, oke. Cikgu, Alright. negatif 1 darab kosong, positif kosong ke cikgu? Atau Apa-apa darab dengan kosong, jawapan dia kosong lah. Itu Eh. jawapan dia 10 dengan 3 apa? 10 dan kosong. Kosong. Oh, oke. Dapat. Macam mana? Oke. Dapat? Oke, saya dapat 10 dengan kosong. Okey. Yang lain macam mana? Dapat tak 10 dan kosong? Sama. Belum sih. Okey, take your time. It's okay. Dapat tak yang lain? Dapat tak yang lain? Ada yang dah dapat kan? Macam mana? Perlukan untuk saya tunjuk atau tak payah? Saya tunggu respon kamu je ni. Tunjuk cikgu. Tunjuk cikgu. Tunjuk. Okey, bah. So kat sini kalau kita kembangkan negatif tu saya akan dapat negatif 9 tolak 6 tambah 3M sama dengan plus minus 15. So kat sini kalau saya pemudahkan negatif 15 tambah 3M sama dengan plus minus 15. So kita pecahlah. So kita akan dapat persamaan pertama negatif 15 tambah 3M sama dengan 15. So 3M sama dengan 30. M adalah 10. Yang kedua, negatif 15 tambah 3M sama dengan negatif 15. So 3M sama dengan kosong. M sama dengan kosong. Okey tak? Boleh ke ni? Boleh. Boleh ha? Okey. Sekejap. Kalau dalam kalangan kamu rasa saya cepat, bagi tahu Jangan diam-diam. Alright, kita akan sambung yang seterusnya. Settle sudah mengenai luas Tadi kita dah buat mengenai yang persilangan tu, tembereng, lepas tu luas. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan ni. Kamu ingat lagi tak? Kalau dia selari macam ni, kecerunan dia sama ke tidak? Sama. Yes, very good, masih ingat. M1 adalah sama dengan M2. Sekarang ni dia kata garis lurus X per 2 tambah Y per M sama dengan 1 mempunyai 3 sebagai pintasan Y. Maksudnya kalau saya lakarkan, saya tak tahu pintasan, mungkin garis dia begini. Begini Okey. Di mana pintasan Y dibagi kat sini adalah 3. Dan selari dengan garis lurus Y sama dengan NX sama dengan kosong. Okey.
tentukan nilai n. Okey, sekarang ni kan dia kata dia dah bagi pintasan y adalah 3. So kat sini saya boleh buat x per 2 tambah y per m sama dengan 1. Okey, saya nak kamu tukarkan persamaan ini dalam bentuk y sama dengan mx tambah c dulu. Masih ingat tak? Ingat tak lagi? Kelas, ingat tak buat darab silang? Ya, cikgu. Oh, So kalau saya ganti dia macam ni tau. Dia akan jadi x per 2 tambah y per 3 sama dengan 1. Okay, sekarang ni saya nak kamu tukarkan kepada bentuk ini dulu. Lepas tu baru kita bincang next step. Dah ada persamaan akhir, bagi tahu Ingat lagi kan buat darab silang, lepas tu y seorang-seorang. Ikut step tu je. Okey ke? Ada tak yang tak okey? Cikgu M dia 3 aja. Apa dia? M dia 3. Dia punya M. Kejap saya tunjukkan. Maksud saya yang cikgu tulis di Y per 3. Y per 3. M-nya 3 kat sini. M tu bukan kecerunan, itu adalah pintasan Y. oh, okey. Beza Kalau 2 tu kat sini 2. Pintasan X. Okey. Alright, ini bentuk pintasan. Oh, okey. Saya nak kamu susun dalam bentuk Y, M, X tambah C dan dapatkan nilai M. Cikgu, yang y mx tambah c saya dapat 2y sama dengan negatif 3x tambah 1. Kalau Y seorang-seorang? Negatif Baik, 3x tambah 1 per 2 kah, cikgu? Yes, Ya. very good. Ngam. So kat sini kalau saya buat darab silang, saya akan dapat 3x tambah 2y per 6 sama dengan 1 kan. Ini pindah ke sebelah.
So saya akan dapat kat sini 3x tambah pink pula. 2y sama dengan 6. So kalau 2y sorang-sorang, negatif 3x tambah 6. So y kita akan dapat negatif 3 per 2x. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3 kan? Okey ke kalau saya buat terus ke saya buat satu-satu? Okey, okey. Okey. Oh, Boleh ya? So kat sini secara logik dia M dia adalah negatif 3 per 2 kan? Setuju tak? ya cikgu, sampai darab 3. So kat sini perhatikan dia nak cari nilai M. M tadi kita dapat sudah. M itu adalah 3. So kalau persamaan ini dia kata selari jadi kecerunannya sama. So kalau kita gantikan dia jadi Y sama dengan Y sama dengan pula Y tambah NX sama dengan kosong. Okay, jadi kalau saya tinggalkan Y sorang-sorang dia akan jadi negatif NX kan? Di mana kecerunan dia adalah negatif N. Setuju kan? Lepas tu kecerunan dia adalah sama benda ni. So apa yang kita boleh buat kesimpulan kat sini, negatif N bersamaan dengan negatif 3 per 2. So automatik kat sini N-nya adalah 3 per 2. Bolehkah? Boleh, boleh. Boleh. Boleh cikgu. Alright, okay, very good. Sekejap Okay, kita move on untuk next question. Saya harap tak ada masalah. Kamu ingat konsep kecerunan sama. Lepas, sekejap. Saya ada soalan tidak? Okay Zahid, boleh juga Zahid, tak ada masalah. Diterima juga. Cara yang macam Zahid buat pun boleh ya. Okay, saya teruskan soalan yang kelima. Okay. Ini adalah soalan bentuk pintasan. Okay. Persamaan pintasan adalah X per X1. X1 tu adalah pintasan X ya, kat sini. Tambah Y per Y1 sama dengan 1. Y1-nya kat sini. So kat sini kalau kita tukar persamaan yang diberi, contohnya kat sini negatif X per 12 tolak Y per negatif, Y per 3K sama dengan 1. Dia positif tau. Jadi kita negatif tu pindah ke bawah. Maksudnya X per negatif 12 tambah Y per negatif 3 sama dengan 1. So kat sini X itu adalah 4H. Manakala Y itu adalah negatif 6. So kamu dah boleh permudahkan kat sini. Maksudnya yang pertama X-nya pintasan X adalah 4H. Nilainya adalah negatif 12. Yang kedua negatif 3K untuk pintasan Y. Nilainya adalah negatif 6. So kat sini kamu akan terus dapat H adalah negatif 3. K adalah 2. Boleh faham tak? Boleh. Betul lah? Boleh terima Okey. Sekejap saya ambil gambar bagi pada kawan. Okey. Soalan yang tak nak tanya soalan ni? Cikgu boleh ulang. Okey, macam ni. Persamaan garis ini adalah pintasan. Persamaan pintasan macam ni. Dia mesti positif. Jadi negatif ni pindah ke bawah. Negatif ni pindah ke bawah untuk jadikan dia positif. So maksudnya pada paksi X, pintasan dia adalah negatif 12. Sini. Pada paksi Y, pintasannya adalah negatif 3K. So dah ada nilai masing-masing. Maksudnya 4H nilainya adalah negatif 12. So H adalah negatif 3. Negatif 3K nilainya adalah negatif 6. Jadi K adalah 2. Okey kah? Okey, faham cikgu. Faham sudah? Okey.
Ini pintasan nama dia. Alright, kita teruskan soalan yang seterusnya. Tak clear sangat. Okey, suatu garis lurus melalui A -1, -9 dan B 7, 15. Diberi titik C tu dia melalui pada garis lurus tersebut. Cari nilai H. Okey, langkah pertama, sedapnya bau ikan goreng. Langkah pertama, saya nak kamu bentukkan persamaan garis lurus dulu. Adakah masih ingat? Ke tak ingat dah? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak formula untuk cari kecerunan? Ingat. Apa formula dia? Y data Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak Y1. Okay, very good. Bantu saya buat persamaan dulu. Lepas tu baru kita proceed untuk next step. Kalau saya cepat bagi tahu
Boleh buat? Boleh? Dapat tak? Ke tak ingat? Ke ingat? Ingat ke tak ingat? Bahkan cikgu. Bentuk persamaan dulu. Y Apa sama dengan Y sama dengan 3x tolak 6. Okay, Y sama dengan 3X tolak 6. Okay, macam mana yang lain? Dapat jawapan yang sama tak? Okay tak ni? Yang lain? Tunjuk cikgu. Okay. Kita cari kecerunan dulu macam kita buat hukum linear tu. M sama dengan 15 tolak dengan negatif 9. Kita bahagikan dengan 7 tolak negatif 1. 15 tambah 9 kita akan dapat 26. 26 bahagi 8. Okey, 26 bahagi dengan 8 kita akan dapat 13/4 kan? Betul kah? Cikgu, yang 15 tolak 9 saya dapat 24. Sorry 24. Ya. 24. 8 darab 3 24. So M-nya adalah 3. So kat sini Y sama dengan 3X tambah C. C kita guna koordinat mana-mana je 7, 15 lah saya ambil. So kat sini apa yang kita dapat 15 sama dengan 3, 7 tambah C. Jadi 15 sama dengan 7 darab 3, 21 tambah C. Jadi C sama dengan 15 tolak 21. 15 tolak 21 kita akan dapat negatif 6 untuk nilai C. Okey, so kita akan dapat persamaan dia adalah Y sama dengan 3X tolak 6. So dekat sini, kalau kita buat logik, kan dia kata melalui, jadi kita gantilah titik H dengan 6. So saya akan dapat 6 sama dengan 3H tolak 6. Jadi 12 sama dengan 3H. So kalau H sorang-sorang kita akan dapat 4. Okay tak? Okay. Okay, boleh faham? Okay, very good. Okay. So untuk B tu kata titik D membahagikan AB. Okay. Maksudnya kita kena guna tembereng lah, guna tadi ya. Maksudnya A tadi adalah negatif 1, negatif 9. Okey, 11.5 dah, satu soalan last . B adalah 7, 15. Titik D tu mungkin dekat sini, di mana nisbah dia 3, 1. Kamu habiskan dulu, dapatkan nilai X dan Y. Asing pun boleh, sekali pun boleh. Tembereng tu macam mana cikgu? Yang kita buat darab yang awal-awal tadi. Maksudnya 3 ni darab dengan ini, 1 tu darab ini, jawapannya di tengah-tengah. Dapatkan X ada di apa, dapatkan Y adalah apa. Saya dapat 59. 59. Ya betul, 59. Yang lain macam mana? Masih mengira? Sama. Okey. 59. Nak saya tunjuk ke tak payah? Tunjuk. Tunjuk. Okey, so kat sini apa yang kita dapat adalah 3 tu kita darab dengan 7.
tambahkan dengan 1 darab dengan negatif 1. Lepas tu bahagikan dengan jumlah nisbah. Maksudnya 3 tambah 1, 4 lah. Tekan kalkulator akan dapat 5. Y pun sama juga 3 kita darab dengan 15 tambah 1 tu kita darabkan dengan negatif 9 bahagi dengan jumlah nisbah iaitu 4. Jadi dapat jawapan dia 5 dan 9. So dalam bentuk koordinat 5, 9. Setakat ni ada soalan nak tanya? Masa kita dah habis, kita akan sambung kemudian. Clear? Okey cikgu. Okey, untuk program 5 minit hari ni kita akan fokus kepada jarak dulu mula-mula sekali. Sebagai tembereng teruslah. Okey, kejap saya ambil kamu punya hadiran.